MBJB ni sampai 2 block seat. Awak tahulah 2 block seat stadium tu macam mana ukuran dia. Dalam 20 kali 20 kot satu box seat tu, ada 40 seat. Jadi dia orang je sampai 2 box seat. Antara grup yang memeriahkan suasana di kejuaraan Desaru Tense 2022 ni. Sayang sekali mereka terpaksa bermain di semifinal bowl, semifinal plate, maafkan saya. Berhadapan pula dengan Gagak Hitam. Berbisa Gagak Hitam ni sebenarnya, senyap-senyap, tapi power juga MBJB ni. Tidak terlawan, disenyapkan terus MBJB dengan pasukan tuan rumah Raven pada peringkat suku akhir yang kedua awal pagi tadi. Baik switching yang dihasilkan daripada gerakan pemain Gagak Hitam ini di bahagian tengah buat kali ini. Tapi MBJB mau bermula garang dan itulah yang mau mereka lakukan. Tidak berlaku pada perlawanan suku air tadi. Seakan nervous sebenarnya. Sayang sekali. Kini mereka dilihat lebih bersedia, tapi terlepas pula daripada pertahanan dan juga pada fullback. Larian bijak pemain jersey nombor 10 ditangkap dan dikejar di hujung. Tidak berjaya untuk try pertama dari Gagak Hitam. Berapa pemain berkualiti baik sebenarnya MBJB, tapi berapa pemain muda di bahagian backline yang masih dilihat sedikit sloppy ketika melakukan pass dan juga switching. Nah, itulah yang memakan diri mereka, dan one on one tackle seperti inilah yang harus diberikan lebih perhatian kepada MBJB untuk menaikkan lagi semangat dan juga kualiti pasukan di masa-masa yang akan datang. Try pertama berpihak kepada Gagak Hitam. Lepas tanggapan ke belakang, bola tidak dibenarkan oleh pengadil, sudah pun knock on. Tekanan sebenarnya diberikan kepada pemain jersey nombor 12 daripada MBJB ini, Muhammad Syarifuddin bin Hamzah. Terlalu banyak, mungkin terlalu banyak yang ditagih oleh rakan-rakan dan juga coach ke atas diri beliau. Paksa meletakkan diri beliau under pressure. Baik rak yang dilakukan oleh Gagak Hitam. One on one di hujung, terlepas dari gaman winger MBJB, iaitu Hafizan Alibaba. Second face daripada Gagak Hitam, tembus di bahagian tengah, cuba dicuri, tak dibenarkan oleh pengadil, tidak roll away. Satu lagi kelemahan yang ketara kita lihat, knowledge of the game juga masih sikit rendah antara beberapa pemain MBJB ini. Mungkin terdapat kecederaan beberapa pemain yang menimpa MBJB selepas hari yang pertama. Saya kira beberapa pemain mereka tidak ada daripada semalam. Atau mungkin tak biasa bermain dalam cuaca sepanas begini pun salah satu punca yang kita tak tahu untuk tim-tim baru. Salam pengenalan kepada mereka jika mereka bermain di karnival-karnival seperti 2 hari seperti ini.
Memang akan ada game pukul 10, lepas tu akan ada game pukul 12. Lepas tu tiba-tiba kena main pula game pukul 2.30 pagi, 2.30 tengah hari. Tengah-tengah panas punya game, nak naik menggelegak bang awak punya kepala otak. Mungkin itu salah satu faktor yang saya tak terfikir sebenarnya sebelum ni. Ketidakbiasaan setengah player dengan cuaca panas ataupun tak pernah lah main, selalu main game rugby petang je, main tap kan petang-petang je, tiba-tiba betul-betul ada tournament ambil, kena main pukul 11 pagi, kena main pukul 12 tengah-tengah hari. Tak gitu. Cair kepala. Okey, gerakan pertama untuk MBJB. Berjaya mereka melakukan pressure kepada Gagak Hitam untuk mendapatkan scrum ini. Baik, scrum ke sebelah kiri, keluar kepada fly half. One pass, float yang bijak, perlahan saja mencari Alibaba. Keluar pula. Satu lagi perkara yang perlu dipertingkatkan ialah mengelakkan diri daripada ditolak keluar. Banyak je ruang di bahagian dalam, especially dalam situation one on one. Kalau 2-3 player tolak keluar tu, tu normal lah. Kalau one on one tu harus sentiasa mencari jalan untuk mengelakkan diri daripada ditolak keluar, kerana merugikan rakan-rakan yang lain sebenarnya, kerana turnover yang berpihak kepada pihak lawan. Dicuri oleh MBJB di dalam line out. Keluar kali ini bahagian tengah, terus cantik swing, bijak layanan kali ini. Harus cepat-cepat Afizan mengambil bola. Terleka sedikit, dicuri oleh pemain Gagak Hitam. Kick and chase lakukan coverage, tapi bersendirian pula defend MBJB. Terus saja tolak keluar untuk line out kepada Gagak Hitam. Kita di perlawanan semi-final yang kedua kategori plate. Sebelum kita berhenti rehat, sebelum kita menyambung ke perlawanan separuh akhir kategori cup di sebelah petang nanti, di awal petang, MBJB mara ke perlawanan ataupun hari kedua sebagai menang semua 3 perlawanan, tewas di peringkat suku akhir di awal pagi tadi, dan kini sedikit struggle pasukan ini untuk pulang dengan tangan kosong dalam kejuaraan ini. Bagi saya, mereka berhak untuk membawa pulang sekurang-kurangnya bermain di final kategori plate. Tapi daripada cara permainan setakat ini, bagaikan mau pulang dengan tangan kosong setelah tewas di peringkat semi-final plate ini. Bijak kerana mereka harus memegang bola yang lebih baik. Itulah yang mereka perlu lakukan. Lagi ke sebelah kanan. Kita keluar bola. Advantage tak menangkan oleh pengadil. Forward pass, first knock on untuk scrum down kepada Gagak Hitam.
pengadil menamatkan separuh masa pertama saya kira daripada cara ataupun gaya main masuk air. Ada lagi atau tidak sebenarnya? Ada lagi baki sebenarnya. Masih belum tamat. Masih ada last play saya kira dalam separuh masa yang pertama ini. Play on kata referee. Scrum down untuk MBJB. Harus lebih aktif sebenarnya centers mereka. Bola dari scrum half ke fly half. Kalau center boleh buat sesuatu di antara dua pemain muda itu, sudah pasti akan berubah keputusan dan cara permainan. Soalannya MBJB tidak bergerak langsung di bahagian center. Dari scrum di ujung sana. Last play untuk MBJB melakukan sesuatu di separuh masa yang pertama ini. Gagak hitam dilihat bertahan, mengutip bola dalam scrum. Knock on pula untuk Rizkam. Sudah pasti pengadil akan menamatkan perlawanan untuk separuh masa yang pertama ini. Sedikit kecewaan terpampang di raut muka pemain-pemain MBJB. Segalanya serba tak menjadi kepada mereka sejak daripada game quarter final lagi. Harap adalah azimat ataupun kata-kata sakti daripada Jurulatih Zulkifli Ahmad untuk mengubah nasib pasukan ini di dalam kejohanan kali ini.
Bermula separuh masa kedua perlawanan semi final plate. Perlawanan ke-30 di antara MBJB City Boys menentang Gagak Hitam RC.
Aduhai, sampai tercabut boot MBJB. Diikuti dengan sorakan gemuruh semua penonton. Sampai macam tu sekali nak dapatkan try untuk MBJB. Dan duduk beberapa pemain. Mungkin itulah semangat yang mereka cari dalam perlawanan ini sebenarnya. Sampai tercabut boot winger untuk dapatkan try untuk MBJB. Berikan mata pertama untuk mereka. Hanya dipisahkan dengan 5 mata sebenarnya kedua pasukan ini. Tak jauh untuk berlari ataupun mengejar. Mungkin ada one more play untuk mereka berpeluang untuk kembali ke dalam perlawanan ini. Terlihat dulu conversion rendah. Tak masuk. 10-5 dipisahkan dengan hanya 5 mata. Siapakah yang akan membawa MBJB City Boys ke peringkat akhir kategori plate ini, atau mereka terpaksa akur dengan kehebatan Gagak Hitam yang akan mempertahankan 5 mata mereka. Dapat kecederaan dalam camp MBJB, lagi yang main tercedera 2-3 orang sebenarnya, ataupun mungkin 4-5 orang sudah pun tercedera untuk MBJB. Itulah masalah yang mereka hadapi menuju ke hari kedua ini. Bersorak-sorakkan menyokong MBJB. Dapat seorang pemain dilihat seakan-akan sudah mau pengsan di tengah padang terlalu panas. Saya rasa cuaca hari ini untuk dilayan. Come on MBJB, kata penyokong Asmui Sameh. Asmui ni nama macam ada je semalam. Ke anda yang tercedera sebenarnya? Tiba-tiba seorang pemain MBJB tombang di tengah padang, sedikit merisaukan. Kerisauan telah terpampang di barisan pemain mereka. Terlalu panas sampai menekup ice bag kepala dan mengeluarkan headgear beliau. Masih boleh kembali ke dalam perlawanan ni sebenarnya MBJB, The City Boys. Sepak mula kembali. Leon diteruskan mainan, guna kepala je. Play on kata pengadil. Inilah dapat dilihat di sini kekurangan pengalaman dalam knowledge of the game of the players. Tapi line out still milik MBJB. Line out yang baik diperlukan di sini untuk mereka merangka serangan. Siapa nak tahu tiba-tiba boleh dapat try bawah post ke ujung-ujung mainan. Ada banyak lagi masa. Sedikit sengit, bukan sedikit sengit, sebanyak-banyaknya sengit. Lentaran ke dalam itu. Untuk scrum down kembali kepada Gagak Hitam. Biarkan oleh pengadil, lebih bijak. Dicuri di bahagian hujung. Offload yang cantik, terlepas di sebelah kiri. Ditolak keluar pula oleh pertahanan. Gagak Hitam yang tidak cemerlang menangkis. Bijak pun offload. Nampak sudah mula bersemangat
Mungkin dapat keyakinan dari wajah-wajah pemain MBJB City Boys ini. Lawanan masih sedang bertarung. Semakin kuat sorakan-sorakan kedengaran dari penyokong kedua pasukan. Nervous sedikit Gagak Hitam mengalami keadaan ini. Line out yang crucial. Jaya dicuri. Knock on, tapi advantage kepada MBJB. Tak dimenangkan oleh pengadil. Kembali knock on pada pasukan berjersey biru. Scrum down untuk mereka. Ada one play or two plays lagi dalam perlawanan ini. Saya dah sampai berdiri sebenarnya ni, menyaksikan kebangkitan MBJB dalam perlawanan ini. Ramai yang tidak meletakkan harapan kepada pasukan ini untuk melangkah sejauh yang mereka buat dalam kejohanan kali ini. Satu tiket ke final kategori plate. Itulah yang dicari. Tolak pula dalam scrum, even scrum. Sayang sekali. Siapa yang menghold scrum? Lepas kali ini. Offload ke bahagian dalam. Bijak sekali running line. Lagi offload yang cantik. Paksa dikejar oleh seluruh pertahanan MBJB City Boys. Berbondong-bondong ramainya pemain-pemain. Tak dibenarkan menutup bola. Penalti untuk Gagak Hitam. Lagi not 10. Advantage ke sebelah kiri. Ekstra. Satu pas saja diperlukan. Tidak dibenarkan. Terus saja layangan kad kuning bakal diberikan kepada pemain MBJB. Sayang sekali sudah pun begitu deep mereka di dalam kawasan Gagak Hitam. Tapi gagal mereka mempertahankan serangan. Tombang seorang demi seorang pemain-pemain MBJB. Menghabiskan segala jenis tenaga yang mereka ada untuk perlawanan ini. Tapi outcome-nya berpihak kepada Gagak Hitam. Dengan putusan mengambil, tahulah selama drop goal atau tunggukan gerakan penalti daripada mereka. Putusan mengambil drop goal untuk menyelamatkan keadaan. Tenang saja, sengit sedikit sebelah kiri. Dan pengadil Sebastian Veron terus saja menamakan perlawanan untuk kemenangan mutlak kepada Gagak Hitam. Langkah ke peringkat akhir kategori plate. Dan kepada MBJB City Boys, begitulah saja jalanan mereka dalam perlawanan ini atau kejohanan ini.